Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan masuk lagi dalam bab baru, iaitu bab 4 berkaitan dengan mengenali tamadun. Dan subtopik yang ada dalam bab ini iaitu 4.1 maksud tamadun, 4.2 konsep tamadun, dan 4.3 berkaitan dengan ciri-ciri tamadun awal. Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada 4.1 dahulu, yaitu maksud tamadun. Oke, apa yang dimaksudkan dengan tamadun secara umum? Tamadun adalah satu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Dan contoh bidang-bidang tersebut adalah dari aspek pertanian, perdagangan, pemerintahan, agama, dan kepercayaan, teknologi, kesenian, dan kesusastraan. Oke, jadi seseorang ataupun sesebuah masyarakat itu dikatakan bertamadun apabila dia berjaya. Contohnya berjaya dari aspek pertanian, agama, dan juga kepercayaan. Oke, daripada pelbagai bidang. Dan perubahan itu didorong oleh daya inovasi sesebuah masyarakat. Jadi maksudnya kalau sesebuah masyarakat di negara tersebut semakin bijak ataupun penggunaan teknologi dia semakin hebat, maka negara itu mencapai ketamadunan yang sangat tinggi. Oke? Jadi kita tengok yang sekarang, oke, tamadun juga kamu boleh belajar ataupun boleh dibahagikan kepada 4 bahasa. Oke, yaitu dari aspek bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Melayu. Jadi kita tengok dulu kepada bahasa Yunani. Oke, perkataan tamadun ataupun civilization diambil daripada perkataan Yunani yaitu civitas yang bermaksud bandar atau kota. Dan tahap kemajuan dalam masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri, dan sistem kerajaan. Berbeza pula dengan bahasa Inggris. Oke, maksud tamadun disebut sebagai civilization, yaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Dan tahap pembangunan tersebut perlulah merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat, kebolehan manusia atau organisasi. Seterusnya makna tamadun dalam bahasa Arab pula ada 3M, yaitu mudun, madain, dan juga madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Dan istilah yang sama maksudnya ialah hadara dan juga hadari. Maksudnya di sini hadara dan juga hadari ini membawa maksud yang sama kepada 3M yang di atas. Oke, sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hadara. Hadara adalah kawasan, daerah, bandar, kota, kampung, dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Manakala hadari adalah tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat, tahap kemajuan dan memperoleh kekayaan. Oke, dan last sekali kita tengok kepada maksud tamadun dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian masyarakat dari segi kebendaan, seperti perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik, dan lain-lain yang tinggi. Jadi maksudnya di sini menurut bahasa Melayu, apabila kamu mempunyai nilai peradaban ataupun jika kamu adalah seorang yang beradab, kamu adalah orang yang bertamadun. Kemajuan kebendaan merujuk kepada pencapaian dalam penciptaan seni bina seperti bangunan dan empangan, serta sistem ekonomi seperti percukaian dan kewangan, dan hasil cipta seperti membuat kertas, lukisan, dan juga ukiran. Dan tamadun penting bagi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sesebuah sistem masyarakat. Jadi sebenarnya tamadun ini secara umum tamadun adalah pencapaian tertinggi dalam pelbagai bidang. Tetapi setiap bahasa ini mendefinisikan tamadun itu mengikut bahasa-bahasa yang
tersendiri. Oke, jadi kamu kena buat perbezaan dia sendiri dan kamu kena faham apa perbezaan makna tamadun ataupun maksud tamadun mengikut bahasa-bahasa ini. Oke. Seterusnya kita akan pergi kepada 4.2 yaitu konsep tamadun. Oke, konsep tamadun ini kamu akan belajar dari aspek dua ya. Satu sudut pandangan Islam dan satu lagi sudut pandangan Barat. Oke, sekarang kita tengok kepada sudut pandangan Islam. Dibina atas kerangka Islam sebagai al-din ataupun cara hidup yang merangkumi pembangunan lahiriah dan juga rohaniah, berasaskan nilai dalam pendidikan Al-Quran dan juga hadis, serta ajaran daripada Nabi Muhammad. Jadi menurut pandangan Islam, konsep tamadun itu perlu merangkumi aspek lahiriah dan juga rohaniah. Apa maksudnya lahiriah? Lahiriah ini adalah luaran, manakala rohaniah ini adalah dalaman. Jadi maksudnya seseorang yang bertamadun itu tidak semestinya dia kaya daripada luaran, tetapi dia miskin daripada dalaman. Jadi maksudnya dalam sudut pandangan Islam, kedua-dua ini kena berjalan serentak. Baru dikatakan kamu adalah seorang yang bertamadun. Oke, jadi ada beberapa tokoh dalam sudut pandangan Islam. Yang pertama adalah si Ibnu Khaldun, di mana merupakan tokoh awal Islam yang membincangkan tentang tamadun. Dan beliau juga memperkenalkan konsep tamadun, yaitu umran dan juga hadara di dalam dia punya buku yang dikenali sebagai Mukadimah. Oke, dan hadara mengandungi prinsip-prinsip nilai meliputi akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan, dan juga peradaban. Manakala madaniyah adalah aspek kebendaan dalam kehidupan dan lebih bersifat umum kepada semua manusia. Dan kedua-duanya itu membawa maksud perbandaran dan juga tamadun. Jadi maksudnya kedua-dua bukunya ini menceritakan berkaitan dengan perbandaran dan juga tamadun. Oke, dan istilah hadara dan manadiyah ini lebih menepati konsep tamadun dalam Islam dan berpusat kepada wahyu. Oke, jadi kita tengok kepada tokoh yang kedua tadi adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Oke, beliau pula mengatakan adalah tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi sesebuah masyarakatnya. Jadi maksudnya menurut si Syekh Muhammad ini, dia mengatakan masyarakat yang bertamadun itu perlu mempunyai taraf kehalusan tata susila, maksudnya yang sangat-sangat beradab. Oke, dan beliau juga telah menulis beberapa buah buku, contohnya macam Islam dalam sejarah, kebudayaan Melayu, dan juga historical fact and fiction. Oke. Sekarang kita tengok kepada sudut pandangan Barat pula. Oke, istilah civilization dia menggambarkan sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Kompleks di sini dia merujuk kepada yang lebih luas. Oke, masyarakat bertamadun diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan, dan petempatan di kawasan perbandaran. Dan tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah, terutama dalam bidang kebudayaan, kesenian, penulisan, undang-undang, dan juga perbandaran. Jadi di sini, kalau kamu nampak perbezaan tadi, kalau sudut pandangan Islam tadi, dia mengatakan bahwa tamadun itu perlu ada rohaniah dan juga lahiriah. Tetapi sudut pandangan Barat, dia hanya ada satu saja, yaitu berkaitan dengan lahiriah. Oke, lahiriah maksudnya dari segi luaran. Dia tidak menitik beratkan kepada dalaman. Oke, dan ada satu tokoh dia, yaitu si Arnold J. Toynbee. Dia mengatakan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial, serta kesenian dan juga kebudayaan. Oke. Jadi untuk hari ini kamu sudah pun belajar berkaitan dengan 4.1 dan juga 4.2. Oke, jadi untuk hari ini itu sahaja dan kita akan sambung untuk kelas akan datang. Thank you.